Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh untuk tahun 3 kurikulum sekolah rendah agama. Jom kita belajar bersama-sama. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga. Tajuk masih lagi solat fardu bahagian ketiga. Baik murid-murid semua, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan pelajaran pada hari ini. Kita sambung tajuk solat fardu yang lepas, bahagian pertama dan kedua. Hari ini kita pergi terus kepada bahagian yang ketiga. Kita lihat apa tajuk-tajuknya. Baik, tajuk-tajuk kecil dalam bahagian yang ketiga. Yang pertama adalah syarat wajib solat. Yang kedua, kita akan belajar syarat sah solat. Yang ketiga, perkara sunat dalam solat. Yang keempat, perkara yang membatalkan solat. Baik murid-murid semua, syarat wajib solat. Apakah maksud syarat wajib solat? Syarat wajib solat ialah apabila syarat-syarat di bawah ini terdapat pada seseorang manusia, maka wajib dia mendirikan sembahyang atau salat fardu 5 waktu. Yang pertama, seorang itu mestilah beragama Islam. Kalau dia bukan orang Islam, tak wajib baginya salat. Yang kedua, berakal. Bermaksud orang tersebut mesti dah dalam keadaan berakal atau siuman atau sedar. Dia tidak koma, pengsan atau tidak gila. Itu contohnya lah. Baik, bagi orang gila tidak wajib salat baginya. Kemudian baligh. Baligh ini sampai umur lelaki atau budak perempuan umur 15 tahun Qamariyah atau tahun hijrah. Sekiranya seorang budak lelaki telah bermimpi keluar air mani, maka dia telah mencapai umur baligh walaupun umurnya ketika itu 12 tahun atau 11 tahun. Bagi budak perempuan, apabila dia telah datang haid, ketika umurnya melebihi 9 tahun Qamariyah atau tahun hijrah, maka dia telah dikira baligh. Oleh itu, wajib baginya salat fardu. Baik, kemudian yang keempat, tiada halangan seperti haid dan nifas. Bermaksud, seorang perempuan, dia suci daripada haid dan nifas, ya. Dia tidak dalam hadas besar, haid dan nifas, maka wajib baginya salat. Baik. Kemudian yang kedua tadi syarat sah salat. Macam mana kita nak tahu syarat sah salat? Sekiranya perkara-perkara tersebut ini ya berlaku kepadanya, maka sahlah sembahyangnya. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni bermaksud sesuatu hadas, kita nak angkat hadas kecil ni dengan mengambil wuduk sahaja. Contoh, kita dah buang air kecil, kita dah buang air besar. Jadi untuk untuk sahkan sembahyang kita, untuk sahkan sembahyang kita, kita berwuduk sahaja, kita telah mengangkat hadas kecil. Sahlah sembahyang kita.
Dan hadas besar bermaksud bagi mereka-mereka atau orang yang berhadas besar disebabkan haid, ya, dia dah habis haid atau dia dah habis nifas ataupun dia dalam keadaan ya berjunub, dia melakukan dia untuk mengangkat hadas besar ini adalah dengan cara mandi wajib atau mandi janabah atau hadas besar, mengangkat hadas besar dengan cara mandi. Saya ulang sekali lagi, bagaimana cara untuk sucikan daripada hadas kecil? Caranya ialah berwuduk. Macam mana kita nak bersuci daripada hadas besar? Ialah dengan cara mandi wajib. Baik, nanti kita akan belajar untuk seterusnya. Baik, kemudian suci pakaian, badan dan tempat daripada najis. Bermaksud, pakaian yang kita pakai ketika nak solat, badan kita dan juga tempat solat kita mestilah bersih ataupun tidak terdapat najis di situ. Ya, jadi kalau ada najis pada pakaian kita, pada tubuh badan kita, atau tempat yang kita nak solat tadi pun ada najis, ya, maka solat kita tidak sah. Pakaian kita, katalah kita masuk tandas, kemudian seluar atau baju kita tadi terkena najis, ya, ada air kencing yang banyak terperciknya, maka tidak sah solat kita. Kena tukar seluar atau kain lah. Baik, kemudian ataupun pada badan kita ada ya najis ataupun pada tubuh badan kita ada darah, ya, ada darah luka dan sebagainya, maka tidak sah solat kita. Pastikan kena dibersihkan, kemudian ditampal sekiranya darah tersebut melilih. Dan juga tempat yang kita nak solat tersebut tidak ada tahi cicak atau tidak ada terdapat najis-najis yang lain, maka kalau ada najis di tempat kita nak solat tadi, tidak sahlah solat kita. Baik, jadi kena pastikan dulu sebelum nak solat, pastikan pakaian yang kita pakai, telekung ke kain pelekat dan sebagainya, tubuh badan kita dan juga tempat yang kita nak tempat yang untuk kita mendirikan solat tadi mestilah bersih dan suci daripada najis. Baik. Kemudian syarat sah solat yang ketiga ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni bermaksud dada kita menghadap ke kiblat, ya. Yang ini kita boleh pandukan kepada kompas ataupun arah kiblat yang dah ditentukan oleh Jabatan Mufti. Kalau di surau atau di masjid biasanya begitulah. Kalau di rumah kita boleh tengok kiblat yang dah ditentukan. Biasanya dalam setahun hijrah ada istiwa a'zam ataupun cara bagaimana ketika macam apa ni? Istiwa Azam ni keadaan matahari itu terletak betul-betul di atas Kaabah. Jadi kita boleh pandukan kepada arah bayang-bayang, ya, arah bayang-bayang. Biasanya selepas asar pukul 5.20 begitu, dia ada hari-hari yang tertentu lah. Ya, ada hari-hari yang tertentu. Kalau kita nak tahu bila istiwa azam ni berlaku, boleh kita rujuk kepada kalender hijrah, ya, kalender hijrah yang khusus memang dia buat kalender hijrah, di situ ada dimaklumkan tentang istiwa azam ni. Baik. Kemudian masuk waktu solat. Selagi waktu solat tak masuk, tak sah solat kita. Jadi pastikan waktu solat atau waktu sembahyang fardu tersebut masuk, baru kita boleh solat. Baik, kemudian pastikan kita nak solat kena tutup aurat. Ya, tidak semestinya kita pakai telekung. Kalau tudung kita itu atau pakaian tersebut menutup aurat kita, sah solat kita. Begitu juga dengan lelaki. Tidak semestinya
nak pakai kain pelikat, boleh pakai seluar. Cuma pastikan baju t-shirt atau baju yang orang lelaki pakai itu tidak pendek dan tidak menampakkan lurah punggung di belakang kalau ketika dia sujud. Ya, kalau nampak solat kita tidak sah kerana auratnya terbuka. Baik, kemudian mengetahui kaifiat solat. Kaifiat solat ni cara-cara untuk melaksanakan solat tersebut. Dia mesti tahu. Mesti tahu. Kalau dia tak pandai, dia kena belajar. Baik, kaifiat ni maksudnya cara-cara, ya. Kaedahnya lah. Baik. Seterusnya, kita lihat perkara sunat dalam solat. Dalam sembahyang atau dalam solat, ada perkara-perkara sunat yang kita lakukan. Ya, dia terbahagi kepada dua. Satu, sunat ab'ad. Satu lagi, sunat hayat. Kita kena tahu dulu, apa maksud sunat ab'ad dan juga apa maksud sunat hayat. Sunat ab'ad ni, dia ada beberapa perkara. Ya, beberapa perkara sekiranya kita meninggalkan sunat-sunat tersebut, ya, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Nanti Ustazah terangkan apa maksud sujud sahwi ni. Ya, sujud sahwi ni lah. Baik, sekiranya kita meninggalkan perkara-perkara sunat hayat, kalau tertinggal sunat hayat ni, kita tidak diperlukan untuk sujud sahwi. Tak perlu nak sujud sahwi, ya. Kalau tertinggal perkara-perkara sunat hayat di dalam solat. Baik, kita lihat apa maksud sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa dan hukumnya adalah sunat. Dia seperti sujud biasa juga, cuma kita lakukan di akhir tahiyat akhir, ya, fil alamina innaka hamidum majid, ya. Habis tahiyat akhir, kemudian kita sujud 2 kali sebelum kita bagi salam, ya. Apa yang kita baca dalam sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini sebenarnya sujud sahwi ini juga adalah salah satu protes kepada syaitan. Dan kita nak cover atau menutup kecacatan dalam pelaksanaan salat kita. Dan kita proteslah sebab syaitan ni mengganggu kita ketika kita salat sehingga kita terlupa satu-satu perkara sunat yang kita lakukan. Walau bagaimanapun, kalau kita terlupa juga nak buat sujud sahwi, tidaklah membatalkan solat kerana sunat sahaja. Baik. Kita tengok kat sini. Apa dia sunat-sunat ab'ad dalam solat? Yang pertamanya duduk tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Yang keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kemudian membaca doa kunut dalam salat subuh. Yang akhir sekali berdiri membaca doa kunut. Baik. Dalam tahiyat awal, ya, biasanya tahiyat awal ini, ya, duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal ini berlaku kalau salat itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Jadi duduk tahiyat awal juga adalah sunat ab'ad. Membaca tahiyat awal juga at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ya, hingga akhir. Nanti kita akan belajar yang ni insya-Allah pada masa akan datang tentang bacaan tahiyat awal ni, ya. Baik, jadi membaca tahiyat awal ni adalah juga sunat ab'ad.
Kemudian dalam tahiyat awal ada selawat ke atas Nabi. Ya, ada selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita baca tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Kalau terlupa kita nak baca selawat ke atas Nabi, katalah kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terus bangun. Maknanya selawat ke atas Nabi kita tertinggal. Maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Ya, sebab ada sunat abaat yang kita tinggalkan. Baik, kemudian membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir bacaan dia sama juga macam tahiyat awal. Baik ya. Jadi kita tertinggal apa dia? Selepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu maksudnya keluarga. Ya, keluarga Nabi SAW. Tapi yang ini dalam tahiyat akhir. Kalau tertinggal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu adalah sunat ab'ab. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat akhir adalah wajib, tak boleh tinggal. Tapi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu adalah selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, sunat ab'ad hukumnya. Kalau tertinggal, disunatkan kita sujud sahwi. Kemudian solat subuh, ya, kita baca doa kunut pada rakaat kedua. Selepas kita bangun i'tidal, ya, rokok, i'tidal, kemudian kita baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, hingga akhir. Yang doa kunut tu sunat ab'ad. Kalau tertinggal, kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian berdiri membaca doa kunut. Itu juga termasuk sunat ab'ad. Baik. Seterusnya kita lihat apakah sunat hayat. Sunat hayat dalam salat fardu kita. Baik. Yang pertamanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allah, ya, kita angkat tangan ketika kita nak solat kan, kalau ketika kita solat tersebut kita angkat kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu adalah sunat hayat. Sunat hayat seperti yang saya terangkan tadi, sekiranya tertinggal tidak disunatkan, tak perlu nak gantikan dengan sujud sahwi. Baik, kemudian meletakkan telapak tangan kanan atas tangan kiri, memegangnya dan meletakkannya di antara dada dan pusat. Yang kita letak tangan kat perut tu kan. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sehingga akhir tu. Itu adalah sunat hayat. Kemudian membaca lafaz ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelum kita baca Fatihah, secara perlahan. Kalau kita terus dibaca bismillah, tak ada masalah. Ya, kalau tertinggal a'udzubillah minasyaitanirrajim, itu adalah sunat hayat. Kemudian membaca amin di akhir surah Fatihah. Kan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu wajib. Amin. Bacaan sebutan amin, ya, sebutan amin di akhir surah Fatihah tidak wajib. Itu adalah sunat hayat. Kemudian menguatkan bacaan surah Fatihah, iaitu pada 2 rakaat yang pertama dalam salat subuh, maghrib dan isya. Ya, kalau kadang ada setengah-setengah orang lelaki, kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia baca Fatihah tu dengan perlahan. Ya, ketika melaksanakan salat subuh, maghrib dan isya,
dibaca Fatihah tu perlahan-lahan, ya, rakaat pertama dan kedua. Jadi tidaklah membatalkan solat dia, tidaklah wajib, tetapi hanya sunat hayat sahaja. Baik, seterusnya sunat hayat yang seterusnya ialah membaca ayat daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Jadi baca satu surah daripada ayat Quran, ya, ataupun membaca beberapa ayat sahaja, 2-3 ayat je ke, ya, ataupun satu surah ke, tak kisahlah. Ya, selepas surah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu adalah sunat hayat, ya. Maksud saya kalau satu surah tu macam Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar bolehlah satu surah. Tapi kalau surah Baqarah kita baca satu atau dua ayat atau tiga ayat, kalau kita tinggalkan tak baca selepas baca surah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, tak ada masalah, ya. Maksudnya tidaklah wajib, tidaklah membatalkan solatnya, ya, kerana itu sunat sahaja. Tapi kalau baca lebih baik. Baik, kemudian menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Rukun fi'li ni maksudnya daripada ya, kita rokok, daripada kita sujud, kita nak duduk. Setiap pergerakan, setiap pertukaran rukun perbuatan dalam sembahyang, kita tak sebut Allahu Akbar, tidaklah membatalkan sembahyang kerana dia adalah sunat hayat sahaja. Kemudian membaca tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu adalah tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Maka tidaklah membatalkan sembahyangnya kerana itu adalah sunat hayat sahaja. Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya, ketika kita bangun atau bangkit daripada rokok, itu juga adalah sunat hayat. Kemudian baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika duduk antara dua sujud. Kan kita sujud, kita bangun, duduk antara dua sujud, kan kita baca Rabbi ghafirli warhamni ila akhir, kan, sehingga akhir. Itu juga adalah sunat hayat. Baik. Kemudian duduk iftirash ketika tahiyat awal. Duduk ketika tahiyat awal, ya, yang kita duduk atas kaki tu, kan. Punggung kita letakkan di atas kaki tu, duduk iftirash nama dia. Ketika tahiyat awal itu juga adalah sunat hayat. Kemudian duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Duduk tawarruk ni kita punggungnya dekat atas lantai, ya. Kaki kanan tu berlipat sedikit jarinya. Duduk tawarruk macam sengit sikit tu, kan. Itu juga adalah sunat hayat. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok orang yang berbadan besar, dia tak mampu nak duduk tawarruk, ya, kakinya dia tak mampu badannya tak mampu untuk duduk tawarruk, ya. Maksudnya punggungnya letak di atas lantai, kakinya berlipat, dia tak mampu, dia boleh duduk secara duduk iftirash tadi, ya. Seperti tahiyat awal boleh, tak ada masalah. Itu pun juga adalah sunat hayat. Baik, kemudian berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Yang pusing muka ke kanan, ke kiri juga, itu adalah sunat hayat. Ketika kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kan, ke kanan. Pusing kepala itu adalah sunat hayat. Akhir sekali, memberi salam kedua. Okey, memberi salam kedua. Kita dah bagi salam Assalamualaikum. Yang pertama itu adalah wajib. Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua adalah sunat. Kalau kita beri salam sebelah kanan, beri salam yang mula-mula tadi, itu dah memadai. Katalah kita dah nak terbatal sakit perut dah ni. Takut terbatal, cukup sekadar kita bagi salam kanan atau salam sekali sahaja. Yang salam kedua, kita tak payahlah baca. Takut nanti terlepas pula batal. Takut terbatal pula kalau tiba-tiba angin keluar daripada
dua jalan tu kan, sakit perut kan. Sakit perut sangat ketika kita dah nak akhir solat tu. Takut terbatal, maka kita tinggalkan memberi salam kedua tu. Tak apa. Sunat hayat, itu sunat sahaja. Tapi untuk kesempurnaan solat, pastikan kita melaksanakan sunat abad dan juga sunat hayat. Jangan suka-suka kita tinggalkan lah. Ya? Kita kena ikut cara Rasulullah SAW solat. Baik. Kemudian, akhir sekali perkara yang membatalkan solat. Ada beberapa perkara yang boleh membatalkan solat. Yang pertamanya, berkata-kata dengan sengaja. Tengah solat kita duk bercakap. Ya? Kemudian, menambah atau mengurangkan rukun fi'li dengan sengaja. Maksudnya, kita dah semayang 4 rakaat. Rajin pula nak tambah jadi 5. Saja-saja nak tambah. Ataupun kita nak saja-saja nak kurangkan solat, saja-saja nak kurangkan rukun fi'li. Maksudnya, kita biasa sujud 2 kali. Hari tu kita nak buat sekali sahaja. Ataupun kita nak buat 3 kali. Tapi sengajalah kita dah tahu kita sahaja buat. Batal solat kita. Kemudian kedatangan hadas. Tengah solat, tiba-tiba kita batuk. Terkentutlah pula. Dah batal solat kita. Ataupun tiba-tiba kita datang haid tengah solat. Batal solat kita. Kemudian kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat. Kedatangan najis ni maksudnya tiba-tiba keluar darah. Darah tu pula meleleh banyak ya pada badan kita ataupun pakaian kita ataupun tempat solat kita. Maka terbatallah solat kita. Kemudian tengah solat aurat terbuka. Baik, sekiranya aurat terbuka dengan katalah sebab tiupan angin, cepat-cepat tutup. Jangan dibiarkan aurat tersebut terbuka. Kalau perempuan, rambut terkeluar contoh daripada telekung. Jangan dibiarkan kalau sikit, cepat-cepat kita tutup. Kadang-kadang telekung tu terbang ke apa, cepat-cepat. Kalau kita biarkan aurat terbuka, batallah solat kita. Kemudian, memalingkan dada dari arah kiblat. Maksudnya, dada kita dia menghadap kiblat, wajib hukum dia. Kalau dada kita berpaling, terpusing, mungkin disebabkan ada kawan langgar ke sehingga dada kita terkona tempat lain atau terpusing ke tempat lain, maka batallah solat kita. Baik. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat lagi ialah mengubah niat atau ragu-ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat. Kita ubah niat. Ya, kita solat zuhur, tiba-tiba kita tengah-tengah semayang kita tukar pula solat asar. Maka batallah solat kita. Ya, atau kita was-was nak berhenti ke? Berhentilah. Kita tiba-tiba tengah semayang niat kita berubah. Nak berhenti pula, maka batallah solat kita. Kemudian makan dan minum walaupun sedikit. Sebab tu kalau kita dah berwuduk, tak digalakkan untuk kita minum. Terutamanya air manis. Ya. Kalau air kosong, dia tak apa lagi. Dia tak ada rasa. Ataupun kita dah wuduk, kita duk makan. Tak sempat pula nak kumur-kumur. Walaupun sedikit, dekat celah gigi, kita duk telan pula tengah sembahyang. Maka batallah solat kita. Kemudian berkata-kata selain perkataan dalam solat. Katalah tengah solat, tiba-tiba ada kawan terpijak kaki kita. Kita pun, aduh, dah batal. Batal solat kita, duk cakap. Kemudian hilang akal, mabuk, pitam atau gila. Kalau tengah sembahyang tiba-tiba dia pingsan, dia mabuk atau dia na'udzubillah lah jadi gila dan sebagainya, maka batallah solat dia. Akhir sekali, bagi orang Islam wajib melaksanakan solat.
Tetapi sekiranya dia tengah solat, dia murtad. Na'udzubillah min zalik ya. Murtad tiba-tiba dia keluar daripada Islam. Dia mengatakan ya Allah itu berbilang-bilang dan sebagainya. Na'udzubillah lah. Jadi batallah solat dia ya. Jadi berhati-hatilah. Minta jauhkan Allah daripada perbuatan murtad ni, satu jenayah dalam Islam. Wal'iyadzubillah min zalik. Minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara-perkara seperti ini. Ya, na'udzubillah. Baik murid-murid semua. Ustazah, ya untuk bahagian ketiga ni cukup setakat tajuk ini sahaja. Jadi Ustazah sangat berharap murid-murid ya, semoga Allah Ta'ala kurniakan kefahaman pada ilmu ya, ilmu fiqh yang kita dah pelajari, dan jaga diri masing-masing ya. Kita mohon pada Allah perlindungan daripada segala wabak ya, daripada segala balak ya yang melanda bumi ni. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita semua, jaga kesihatan, semoga semua selamat insya-Allah. Dan Ustazah doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan Allah, dan apa yang kita belajar Allah Ta'ala berikan kefahaman, insya-Allah dapat kita melaksanakan. Ustazah nak pesan, jangan lupa solat fardu 5 waktu, jangan tinggal. InsyaAllah kita jaga solat, Allah akan jaga kita. Itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa tonton ya video-video yang Ustazah pernah berikan pada kamu semua, fiqh yang sebelum ini dan juga mata pelajaran yang lain. Semoga memberi manfaat kepada kamu semua dan juga kepada menjadi pahala jariah buat Ustazah pada masa akan datang insya-Allah. Itu sahaja. Segala salah silap Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.